Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Selamat bertemu sekali lagi dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberikan kita kesihatan, akal fikiran dan rezeki untuk kita menggunakan akal fikiran ini dan manfaat ini untuk kepentingan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, dan kita ada tanggungjawab. Dan saya ingin berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan terhadap permasalahan fatwa yang melibatkan qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat pada takrifan ataupun apa yang terdapat dalam enactment fatwa Kerajaan Negeri Perak yang berkaitan dengan qaul mu'tamad dalam enactment Negeri Perak, ada menyatakan berkaitan dengan qaul mu'tamad dia menyatakan di sini iaitu Seksyen 43 qaul mu'tamad yang hendaklah diikuti dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah Seksyen 37 atau memperakukan sesuatu pendapat di bawah Seksyen 42. Jawatankuasa fatwa hendaklah pada lazimnya mengikut qaul mu'tamad. Maksudnya adalah pendapat-pendapat yang diterima. Maksudnya pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Itu satu. Kurungan dua menyatakan jika jawatankuasa fatwa berpendapat bahawa dalam mengikut qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, sesuatu keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, akan terhasil, jawatankuasa bolehlah mengikut qaul mu'tamad mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali. Ini terdapat dalam enactment Pentadbiran Agama Islam Perak tahun 2004. Kurungan 3, jika jawatankuasa fatwa berpendapat bahawa tiada satu pun qaul mu'tamad daripada 4 mazhab itu boleh diikuti tanpa membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, jawatankuasa fatwa boleh membuat fatwa itu mengikut ijtihad tanpa terikat dengan qaul mu'tamad daripada mazhab-mazhab yang 4 itu. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, setelah saya membacakan berkenaan dengan isu qaul mu'tamad dan kaitannya dengan fatwa, apakah itu qaul mu'tamad? Itu yang saya nak bincangkan. Apakah yang dimaksudkan dengan qaul mu'tamad? Qaul mu'tamad adalah mengikut mazhab-mazhab juga. Kalau qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah berkaitan dengan qaul yang rajihnya daripada Imam Nawawi, ya, dengan Imam Rafi'i. Maksudnya dia kata
Kalau kita lihat qaul mu'tamad mazhab Syafi'i ialah pandangan rajih yang dipegang dalam mazhab Syafi'i yang telah ditetapkan melalui kaedah-kaedah tertentu. Lebih tepat lagi seperti mana apa yang saya sebutkan tadi adalah qaul Imam Rafi'i yang wafat pada tahun 623 Hijrah dan Imam An-Nawawi iaitu yang wafat pada 676 Hijrah. Jadi sedaya upaya kita ini, Malaysia ini amat terkenal ataupun yang paling rajih, yang paling popular adalah qaul mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i ini pun berbagai-bagai pandangan dan aliran. Jadi ulama-ulama telah sepakati bahawa yang dapat diterima di sini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i adalah pendapat mutakhir di kalangan ulama Syafi'iyah adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang disebut kalau kita melihat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, apa yang disebutkan bahawa وهكذا أن المعتمد ما اتفق عليه أي ما لم يجمع متعقب كلامهم على أنه صحوا وأن به فإن اختلف فالمصنف النووي فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو, maksudnya begitulah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, itu pendapat yang disepakati bahawa mereka berdua, Rafi'i dan An-Nawawi, yakni selagi mana pengkaji mendapati mereka berdua tidak berijma', bersepakat bahawa pendapat mereka berdua ditolak. Bagaimana ia boleh berlaku sekiranya mereka berdua berselisih pandangan? Maka yang mu'tamad ialah pendapat penulis kitab ini ialah Al-Minhaj, iaitu Al-Imam An-Nawawi, sekiranya didapati adanya pentarjihan pendapat Rafi'i selain pandangan An-Nawawi, maka pendapat Rafi'i lah yang mu'tamad. Saya ingin menarik perhatian bahawa kebanyakan asatizah dan jawatankuasa fatwa negeri di Malaysia akan mengambil qaul mu'tamad mazhab Syafi'i dalam penghujahan mereka. Ia kelihatan selari dengan akta ataupun enactment seperti Negeri Perak tadi. Namun jika dipahami, enactment ini sebenarnya bukan hanya mengiktiraf qaul mu'tamad mazhab Syafi'i saja, bahkan seperti mana apa yang saya sebut dalam takrifan dalam enactment tersebut, dia tidak hanya kepada qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tetapi juga mengiktiraf qaul mu'tamad tiga mazhab yang lain yang dijadikan asas kepada fatwa. Malah peringkat ketiga proses penfatwaan di Malaysia juga mengiktiraf ijtihad yang tidak bersandarkan kepada mana-mana qaul mu'tamad mazhab. Sekiranya jawatankuasa fatwa negeri berpandangan ada keperluan sebegitu. Banyak aplikasi kontemporari yang memperlihatkan jawatankuasa fatwa negeri sama ada merujuk pendapat mazhab lain atau mereka berijtihad secara jama'i. Terutama kita dalam zaman yang serba canggih pada hari ini, isu-isu moden pada hari ini, isu-isu perbankan Islam, isu-isu perubatan. Jadi banyaklah isu-isu yang tidak hanya, kalau kita lihat, hanya diterjihkan kepada pendapat mazhab Syafi'i semata-mata.
oleh demikian inilah di antara yang kalau kita sedaya upaya, kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, kalau kita melihat pada enactment tadi bahawa tidak langsung kaum muktamad, jika kita ingin istilah demikian pada zaman ini, tidak semestinya yang diputuskan muktamad oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ataupun fuqaha mutaakhirin Syafi'iyah selepas mereka berdua seperti Imam Al-Hajar Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Syamsuddin Al-Ramli, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Syarbini dan lain-lain. Masuk kaum muktamad pada zaman kita bukan lagi seperti yang di dalam kitab-kitab fiqh klasik, ia lebih kepada keputusan akhir diputuskan oleh sesebuah jawatankuasa fatwa negeri terhadap sesuatu isu fiqh. Bahkan terkadang kalau muktamad dalam kitab turas kitab turas fiqh Syafi'iyah tidak diamalkan, malah jawatankuasa fatwa memilih pandangan marjuh lawannya rajih. Yang rajih itu ialah kaul yang paling berat, yang paling tepat, dan lawannya adalah kaul marjuh, pandangan marjuh mazhab Syafi'i atau pandangan mazhab selain Syafi'i dalam sesuatu isu. Sebagai contoh, zakat fitrah menurut Imam Nawawi seperti dinyatakan dalam kitab Rawdat Talibin, asahhuha indal jumhuri ghalibud quti al-badad. Maksudnya, pendapat yang paling rajih, paling sahih menurut jumhur ialah kebiasaan makanan asasi, makanan roji sesebuah negara. Amalan jawatankuasa fatwa negeri di Malaysia termasuk Perak mengenai zakat fitrah ialah dengan nilai wang yang berbeza jumlahnya mengikut setiap negeri. Ia selari dengan pandangan mazhab Hanafi seperti yang dinyatakan oleh Imam As-Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsud. Tidak bermaksud kaul muktamad tarjihan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tidak lagi sesuai pada zaman sekarang. Ia bergantung kepada penelitian jawatankuasa fatwa negeri di Malaysia terhadap satu isu-isu terbaru yang diputuskannya. Ia adalah ujian seperti mana dalam zaman Covid ini, pada hari inilah ujian swab test, iaitu yang melepasi rongga hidung ataupun nasopharynx. Menurut mazhab Syafi'i, apa sahaja yang melepasi rongga terbuka boleh membatalkan puasa seseorang. Kita rujuk kepada perincian dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Namun ujian swab COVID-19 telah diberi pandangan dalam jawatankuasa muzakarah fatwa kebangsaan dan mereka semua bersetuju bahawa kaedah ujian swab yang digunakan petugas Kementerian Kesihatan adalah tidak membatalkan puasa. Jadi penentuan sesuatu keputusan sama ada mengekalkan kaul muktamad mazhab Syafi'i yang ditarjihkan oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi atau tidak bergantung kepada pentarjihan jawatankuasa fatwa negeri-negeri. Itu terpulang kepada negeri-negeri. Dan pendapat muzakarah fatwa kebangsaan seperti amalan kita kena rujuk kembali kepada keputusan jawatankuasa fatwa negeri-negeri. Kalau negeri Perak lah. Kalau negeri Selangor. Jadi oleh demikian, kaul muktamad adalah, saya ulangkan sekali lagi, dia adalah dalam mazhab Syafi'i adalah kaul kepada Imam Rafi'i dan kaul Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kaul muktamad ini adalah juga bukan hanya dalam mazhab Syafi'i, dan setiap mazhab ada kaul muktamad. Dan ini telah diberi peruntukan yang khusus, terutama apabila kita menghadapi pertindanan
pendapat-pendapat bagi ingin kita nak menghasilkan satu fatwa untuk kepentingan umat, meraihkan kepada kemaslahatan. Dan kemaslahatan ini adalah dalam bahasa Arab kita panggil maslahah ataupun kepentingan, bukan hanya popular dalam mazhab Maliki sahaja, seperti mana ramai orang sangka masalah ini adalah hanya diterima ataupun diterima pakai dalam mazhab Maliki saja, tetapi juga ia diterima pakai dalam mazhab Syafi'i ataupun yang dipanggil al-istislah. Kalau kita lihat dalam pandangan Imam Al-Juwaini, Imam Haramain telah menyebut berkenaan dengan daruriyatul khamsah, bahawa daruriyat yang paling tinggi kepentingan fundamentalnya adalah menjaga kepentingan agama, kemudian yang mendatangi selepas berikut ke tahap yang penting adalah menjaga kepentingan nyawa, menjaga kepentingan akal, menjaga kepentingan keturunan, dan akhirnya menjaga kepentingan harta benda. Jadi oleh demikian kita tidak juga kurang dalam mazhab Syafi'i dengan qaul mu'tamad yang satu metodologi. Qaul mu'tamad adalah juga terdapat dalam mazhab Syafi'i. Saya ingat cukup sekadar itu buat masa ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.